إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصدنا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا شيخ محمد عن سيدنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الساحرين. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannaf, dan demikian itu kata muallif. La amala arja lil qulub. La amala arja lil qulubi min amali bi anka. Bukan bi ghaibi tu. Ya ribu tu. Ya tu. Ya ribu anka syuhuduhu. Wa yuhtafaru indaka wujuduhu. Buah baris molek. Tu tak ti baca kan. So pandai nahu boleh lah baca kan. Bila nak pandai dia tu.
La amala arjalil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqaru indaka wujuduhu. Tiada amal yang terlebih harap bagi membaiki segala hati pahalanya dan hasil manfaatnya dan qabulnya daripada amal yang gaib daripadamu. Memandang dia dengan sebab memandang yang mengurniakan dia. Dan hakirlah padamu wujudnya. Baca lah Pak. Ha? Belum lagi? Baik, kata dia tiada amal. La amala. Tiada amal. Arjalil qulubi. Yang terlebih harap bagi hati, yakni bagi memperbaiki akan hati. Pahalanya, yakni dari segala pahalanya. Segala hati pahalanya, yang dari segala pahalanya. Mana kata amalan-amalan itu akan dapat semua pahala dia. Dan hasil manfaatnya, ini terhasillah faedah daripada mengamalkan amalan itu. Dan qabulnya, yakni penerimaan amal daripada amal yang gaib daripadamu. Memandang dia dengan sebab memandang yang mengurniakan dia. Daripada amal yang gaib daripadamu. Yakni amalan yang gaib iaitu amalan hati yang tak dapat dilihat oleh mata kepala. Daripada amal yang gaib daripadamu, yakni amalan hati yang tak dapat dilihat oleh mata kepala. Memandang dia, yakni pandangan mata hati itu merasai ia. Dengan sebab memandang yang mengurniakan dia. Yakni dia tidak memandang usaha dirinya, tetapi memandang limpah kurnia Allah. Jadi siapa nak pahala tu penuh, maksudnya hendaklah apabila beramal jangan memandang usaha diri, jangan memandang rajin diri, jangan perasan kita yang beramal, tapi hendaklah memandang zalika fadlun minallah. Dapat aku beramal itu adalah limpah kurnia Allah. Dapat solat, limpah kurnia Allah. Dapat menderma, limpah kurnia Allah. Dapat pergi masjid surau, limpah kurnia Allah. Dapat apa juga, dapat harta, dapat rezeki. Dapat beramal ibadah apa pun, pandanglah zalika min fadli rabbi. Demikian itu adalah limpah kurnia Tuhanku. Bukan rajin diriku, bukan hasrat hatiku, bukanlah kepakaran aku, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Aku hanyalah menjalani takdir Allah. Pandang limpah kurnia Allah, maka dapatlah pahala yang sempurna. Maka bila orang yang memandang semuanya adalah kurnia Allah,
Mudah-mudahan tercerailah dari hatinya sifat-sifat mazmumah seperti riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia dan memandang amal. Seperti yang minggu lepas dia sebut, memandang amal. Memandang amal tu puncanya daripada memandang usaha diri. Sebab tu kena buang usaha diri tu, buang ananiah itu. Buang ananiah, buang rasa keakuan. Rasa aku itu, aku ini, aku itu, aku ini tu kena buang. Atau kata buang ananiah. Buang ananiah tu yang paling tebal. Buang riak boleh lagi. Buang sum'ah boleh lagi. Buang takabur boleh lagi. Buang ujub mudah lagi. Buang ananiah itu payah sekali. Ananiah itu kata ulama tasawuf ada 70,000 hijab. Setiap satu dari 70,000 hijab itu ada 70,000 hijab lagi. Maka nak buang ananiah itu tidak boleh semata-mata dengan belajar. Tidak boleh semata-mata dengan bertaubat. Tidak boleh semata-mata dengan beribadah, memperbanyakkan ibadah. Tetapi perlu kepada bimbingan hati dari guru yang mursyid. Itulah pentingnya guru yang mursyid, guru yang dapat menyelami hati murid. Kalau kita jadi orang tak sabar dalam menerima tarbiyah guru mursyid, kita akan hilang begitu perjalanan kita. Tengah-tengah jalan, tengah-tengah berjalan tu, tiba-tiba kabur. Lalu lebur. Sampailah masuk kubur. Kabur, lebur, masuk kubur. Tak dapat apa. Sebab apa? Tiada kesabaran di dalam berjalan tariq ilallah. Baik. Seorang guru yang memimpin muridnya kepada Allah, dia tidak hairan kalau dia kehilangan murid. Kita itulah yang berjalan, jangan sampai kehilangan guru. Kenapa? Karena guru itu hatinya sudah terpaut kepada Allah. Ibarat dia sudah sampai hala tuju. Dia tak perlu apa lagi di dalam hidupnya. Murid kah, harta benda kah, sanjungan kah. Itu semua tidak lagi di dalam rojaknya, harapnya, keperluannya. Kita yang nak berjalan itulah yang memerlukan dia. Yang perlu ada adab-adabnya. Kalau kita belajar tasawuf, kita akan jumpa selalu dengan adab-adab berjalan. Adab menuntut ilmu, adab beribadah, adab menerima nikmat, adab menerima musibah, adab menerima ujian, adab menerima kesukaan. Semuanya ada adab-adabnya. Orang yang tidak sabar dalam perjalanan menuju Allah, dia akan lebur. Sampai masuk kubur leburnya. Faham? Jadi jangan sampai kabur di dalam berjalan menuju Allah. Biar mata kepalamu yang kabur, tapi mata hatimu itu terang menderang. Biar mata kepala itu kabur, jangan sampai mata hati itu yang kabur. Faham? Baik, habis. Sambung tadi. Jadi apabila kita beribadah, hendaklah kita memandang kurniaan Allah. Itu darjah orang awam, bukan orang wali. Itu darjah orang awam. Kalau itu pun tak ada, itu bukan
bukan orang awam. Kalau tidak memandang dzalika fadlun minallah, tu namanya abidun bi ghairi aklin. Yang samalah darjahnya dengan hayawanun natiqah. Ya, ahli ibadah yang tidak berakal, yang samalah degrinya dengan binatang yang boleh berbicara. Baik. Ini tasawuf, jangan sama dengan ngaji fiqh. Ya. Dia bicara bab hati. Bukan cerita bab batal sembahyang. Bab cerita penerimaan solat. Bukan sah. Bukan bab tasihul ibadah. Tapi bab taqabbal ibadah. Penerimaan ibadah. Ya. Faham? Baik, habis. Sekadar sah ibadah. Itu pada zahir. Tapi pada penerimaan ibadah, itu yang halat tuju yang kita perlu menyelaminya, mendudukinya. Jangan kira sah ya, asal sah sudah. Tu orang kata apa, patah Melayu, melepaskan batuk di tangga. Letak gayung atas tangga, tak bubuh balik dekat tempat sangkut dia, terus naik rumah. Amal sambil lewa. Tak boleh kira sah ya. Asal sah sudah. Tak boleh kira lagu tu ya. Ya. Jangan jadi orang yang hanya menggunakan zahir ayat Quran, zahir hadis. Tapi tidak sampai kepada dasar hakikat kehendaknya. Maka jadilah orang itu sesat. Orang yang sesat menggunakan zahir hadis, zahir ayat Quran. Dia nak keluar balik, itulah macam Hindu yang tenggelam dekat depan Masjid India. Kalau keluar pun mati dia. Silap-silap tenggelam terus. Maksudnya apa? Susahnya nak keluar daripada belenggu itu. Orang yang dah terjatuh ke lembah, orang-orang yang hanya memahami Quran dan hadis pada zahir harfiahnya, zahir ayatnya, zahir hadisnya, dia akan payah nak keluar daripada belenggu itu. Sentiasa memandang kesesatan manusia yang lain, tetapi tidak terasa kesesatan dirinya. Banyak sangat orang yang macam tu hari ini. Dia kalau duduk majlis orang, dia tak nak dengar orang. Dia kena duduk diam juga. Dia dengar lama-lama dia panas. Dia nak bicara, dia kan berani. Itu dia orang-orang yang pakai zahir hadis, zahir ayat Quran. Ini disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis. Bagi saya lah. Kalau orang kata Wahabi ni sesat, apa dalilnya mudah Nabi dia sebut lah. Orang yang banyak, orang yang hanya menggunakan zahir hadis, zahir ayat Quran, kemudian mereka memahami dengan akal mereka, lalu berhujah dengan manusia menggunakan Quran dan hadis yang tidak mereka dalami hingga hakikatnya. Mereka itulah golongan sesat yang payah keluar dari kesesatannya. Mereka itulah golongan yang sesat yang amat susah keluar dari kesesatannya. Banyak ada orang tu ni. Sekarang buku tebal-tebal pun tak jadilah buat ni. Urus satu hadis tu ya. Masuk hadis tu. Ni cerita tasawuf langsung tak ada. Cerita tasawuf kat dia kata kafir zindi. Dia kerja dia menghalalkan darah orang Islam. Dan tanda lagi apa dia? Mereka tidak mahu pula berperang, berjuang, berjihad dan menangani masalah orang-orang yang menyembah berhala. Sejarah membuktikan Puak Wahabi ni
Daripada mula keluarnya zahirnya ke dunia sampai hari ni, mereka tidak menentang orang-orang yang menyembah berhala. Contohnya apa dia? Mereka tidak menentang Hindu secara terang-terangan. Bahkan mereka iktiraf pula Hindu sama dengan orang Islam. Mereka tidak menentang kaum Yahudi dan Nasara. Bahkan mereka berkata Yahudi dan Nasara itu adalah keturunan Nabi, Anbiya wal Mursalin. Haram kita berperang dengan Israel. Karena Israel itu adalah keturunan Anbiya wal Mursalin. Lepas tu dia tak pernah lawan dengan Yahudi. Dan dia tak pernah lawan dengan Nasara. Itulah tanda kesesatan mereka yang paling jelas. Pergi habang kat Mazar. Pun dia mengaji sikit. Orang Perlis dengan tuan habang ke dia. Kita duduk jauh lah. Kita duduk Negeri Sembilan. 9 negeri nak sampai sini. Jangan masuk sini 9 lagi. Jangan main. Baik. Jadi tasawuf ni kita kena perjuangkan dia. Kenapa? Yahudi dan Nasara akan tumbang dengan kesufian. Orang Yahudi, orang Nasara tidak hairan dengan orang-orang yang besar-besar serbannya, labuh-labuh jubahnya, tinggi-tinggi ilmu fiqahnya, tapi kalau tidak menjalani kesufian. Sebab apa? Sebab mereka mendalami sejarah perang salib. 198 tahun Islam menang. Dimenangkan oleh kaum sufi. Dimenangkan oleh kaum sufi. Orang sufi yang memenangkan jemaah Islam pada perang salib. Tapi orang-orang Wahabi sudah memutarbelitkan sejarah, fakta sejarah. Mereka berkata orang-orang sufi di zaman itu duduk berzikir dalam gua tak keluar-keluar. Inilah fitnah, tohmah yang paling jahat yang telah diajukan oleh Wahabi terhadap orang-orang sufi. Bahkan sebenarnya orang sufi lah yang banyak memperjuangkan menentang puak-puak kafir harbi ni pada zaman perang salib lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Al-Fatih. Semuanya orang-orang sufi, orang tarikat. Jadi ada orang ini hanya membaca tulisan dari penulis yang berpahaman Wahabi, lalu mereka percaya, mereka berkata orang sufi itu adalah orang-orang yang selfish, mementingkan diri. Orang yang tidak berjuang, duduk atas tikar sembahyang. Sebenarnya pahaman itu adalah rekaan orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis mengarang kitab tasawuf, diajarnya kepada orang Islam yang nak belajar tasawuf. Lalu mereka mengajarlah orang-orang Islam yang nak belajar tasawuf itu agar tasawuf itu hanyalah berzikir tanpa mempedulikan siapa nak merintah negara, siapa nak jadi ketua negara. Jangan masuk campur, nanti hati kamu kotor, katanya. Jadi kepahaman tasawuf itu telah disempitkan oleh orientalis, lalu disempitkan pula hati-hati orang Islam yang pergi belajar dengan orientalis tadi. Akhirnya pahaman tasawuf telah disalahartikan oleh orang Islam sebab mereka yang salah belajar dari guru yang tak benar. Tengok tasawuf hebat, PhD tasawuf tapi tolak politik. PhD Usuluddin berjaya sifat 20 berjuang menentang untuk mendapatkan pemerintahan negara yang berperlembagaan Quran dan hadis, tak adalah. Lalu nampaklah macam Wahabi lah yang berjuang ke situ. Yang mana mereka yang bersekongkol dengan orang-orang yang mencipta demokrasi. Siapa yang mencipta demokrasi? Siapa yang mencipta demokrasi? Bukan puak kapiak harbi tu. Nampak?
Jadi belajar tasawuf, jangan belajar kitab orientalis. Pergi belajar kitab Imam Ghazali. Pergi belajar kitab Futuhatul Makkiyah. Apa kata Imam Ghazali? Mana-mana ahli tasawuf yang tidak mahu berpolitik, ia adalah mutasawwifin. Mana-mana ahli tasawuf yang tidak mahu memperjuangkan agama untuk meletakkan di atas sebagai tonggak perlembagaan, maka dia itu ahli tasawuf yang mutasawwifin, ahli tasawuf yang palsu. Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin. Kan saya kata. Jadi orang ni kira tasawuf dia pada. Tasawuf tu duduk masjid. Ya. Dermalah pisang bulan Jumaat. Orang baca Yasin. Pisang. Ngai monyet ke pisang. Baik. Baguslah makan pisang tu bukan tak bagus. Cuma nak cerita bagi tu. Dia kira sedekah ya. Jangan dia faham sedekah tu ialah semata-mata pisang bulan Jumaat ya. Kamu berjuang dan berjihad di jalan Allah untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi, itulah sedekah yang paling utama. Jangan jadi bacul penakut nak menyatakan kebenaran. Jangan jadi ulama usuk. Itu namanya apa dia? Dajjal. Baik. Sambung tadi. Jadi jaga, tasawuf bukan hanya membersihkan hati, tapi juga tasawuf membersihkan segala jenis kesyirikan yang zahir dan yang batin. Tasawuf dia menghilangkan 3 jenis syirik. Syirik jali, syirik khafi, syirik akhfal khafi. Bukan syirik jali saja. Bukan syirik akhfal khafi saja. Tapi juga syirik khafiyul khafi ataupun akhfal khafi. Apa dia syirik akhfal khafi? Ananiyah. Ya. Dia menghilangkan ananiyah itu. Barulah jadi semata sebenar-benar orang yang muwahhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Baik, habis. Dan hakirlah padamu wujudnya. Dan hakirlah padamu wujudnya. Apa maksud akhir? Rasa hina diri. Apa akhir? Rasa hina diri. Maksudnya apa dia? Maksudnya apabila hati itu sudah lagi tidak memandang usaha diri, yang dia pandang zalika fadlun minallah, pada saat itu terpandanglah, yang terasalah dalam hatinya rasa hina akan sifat yang tak sepatutnya itu yang selama ini membelenggu di dalam hati. Apa sifat itu? Sifat memandang amal. Dengan iktibar, yakni dengan pengertian bahwasanya tiada ia patut akan engkau. Ini tak sepatutnya lah kamu bersifat dengan sifat memandang amal. Sedangkan kamu itu Allah yang jadikan. Gerakkan kamu, Allah yang gerakkan. Rezeki kamu, Allah yang kurniakan. Semua Allah belaka. Tiba-tiba kamu rasa kamu. Kita pinjam kereta orang, kita rasa kita pergi kerentong orang kata tu kita punya. Dengar kat tuan kereta marah. Marah Kalau kita sokong tak apa lah. Kita sokong tu pun orang marah tu. Tak bagi, ngata. Bagi, bah kata. Yang ada main, kita sokong RM70 tu pun orang marah tu.
Pasal apa? Pasal rasa hak dia punya. Minjam buat cara pinjam lah. Kan? Begitulah sepatutnya kita. Tak patut kita rasa hak kita. Allah punya. Kita pun Allah Ta'ala punya. Perbuat akan dia baginya. Yang ini beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi kamu rasa kamu yang buat, bukan Allah yang gerakkan. Patut tak patut? Itulah nama dia. Ibadah dalam tipu daya. Ghurur. Abidun. Ghururun. Abid yang tertipu daya. Buat ibadah tapi dalam tipu daya. Baik. Habis di situ. Sambung tadi. Bagi barang yang dalamnya daripada segala ilat dan afat. Kamu beribadah tapi dalam ibadah itu terkandung di dalamnya ilat dan afat. Apa dia ilat? Penyakit. Apa dia afat? Cacat celah. Apa dia penyakit tadi? Penyakit syirik khafi. Apa dia cacat celah tadi? Iaitulah penyakit ananiah. Duk rasa kita. Ananiah ni asal tak berdosa. Tapi dia itulah punca dosa. Punca riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia, dendam, kesumat dan sebagainya sifat mazmumah itu berpunca daripada ananiah. Rasa akulah itu, akulah ini. Sebab tu dia datang penyakit-penyakit itu. Dia buat baik kepada seseorang, orang tu tak nak buat baik pula kat dia, maka dia jadi timbullah kemarahan. Pasal apa? Pasal dia rasa dia yang buat baik, bukan Allah. Faham? Jadi, kalau kita ni buat baik, jangan duk ingat apa kebaikan yang kita buat. Seolah-olah kita tak pernah buat apa kebaikan, melainkan hanya dosa. Habis tu kalau anak kita tak sembahyang. Adakah kita nak rasa seronok tengok dia tak sembahyang? Satu pihak kamu kena seronok, satu pihak kamu kena bersedih. Apa seronok? Iaitu kamu redha dengan takdir Allah. Apa kena sedih? Iaitu kamu tak boleh redha dengan maksiat yang dia buat. Apa dia? Tak solat. Faham? Redha dengan takdir Allah itu wajib. Benci kepada maksiat itu pun wajib. Jadi, wajib kita faham dua perkara itu. Satu, redha dengan takdir. Yang kedua, benci dengan maksiat. Dia tak sembahyang. Hakikat takdir Allah. Yang tu kita kena redha. Redha dengan takdir. Dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang tu kebencian Allah. Kita kena benci. Jadi, redha dengan takdir itu hakikat. Benci dengan maksiat itu syariat. Wajib ada syariat, wajib ada hakikat. Wajib ada fiqh, wajib ada tasawuf. Tak boleh ada tasawuf saja, tak ada fiqh. Rosak punya syara'u. Bukan? Man lam tafakkuhin bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Wa man tafakkuhin bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa yang berfiqh, bersyariat saja, tidak bertasawuf, tak nak pakai hakikat, fiqh pakai, tasawuf tak nak, pasi. Faman tasawwufin bi ghairi tafakkuhin faqad tazandaqa. Pakai hakikat ya, pakai tasawuf, fiqh tak nak, zindik lagi teruk. Wa man jama'ahuma, siapa yang ada kedua-duanya. Wa man jama'ahuma, siapa yang ada kedua-duanya. Dua-dua ada, fiqh ada, tasawuf ada, syariat ada, hakikat pun ada.
faqad tahaqqaqa, maka sesungguhnya itulah yang sebenarnya. Jadi kena pandai, kena faham apa itu fiqh, apa itu tasawuf, apa itu syariat, atau apa itu hakikat. Ya, kemarahan tu kena ada. Kalau tak ada kemarahan, macam mana nak berperang fi sabilillah? Bawa parang macam bawa serai. Ha? Bawa pedang macam bawa serai. Nak kau nak bunuh orang guna? Adakah bunuh orang tu tak boleh? Salah. Nak membunuh ni kena ada satu sifat marah. Jadi ada amarah, marah tu marah yang mahmudah, ada marah yang mazmumah. Bukan nafsul ammarah. Nafsul ammarah tu lain. Ammarah tu bahasa Arab maksudnya yang amat mengajak kepada kejahatan. Marah dalam bahasa Melayu, ghadab. Al-ghadbu. Maka al-ghadbu itu terkadangnya mazmumah, terkadangnya mahmudah. Marah pada anak pasal anak tak sembahyang, itu mahmudah. Mana boleh biar anak tak sembahyang? Betul tak? Ini konon-konon tasawuf sangatlah. Tak boleh marah bang. Anak kita bang, kita kan mengaji tasawuf. Itu bukan tasawuf itu. Itu namanya tahu sawuk. Dia tahu ikut suka dia. Faham? Tak lihat cerita bagaimana Nabi Yaqub tanya anak-anak dia, di mana Yusuf? Baca sejarah. Cerita pun panjang sangat bukan? Menangis Nabi Yaqub sampai matanya jadi rabun. Tapi bukanlah buta. Cerita Israeliat, dia kata Nabi Yaqub menangis sehingga buta matanya. Itu cerita bohong. Kisah Israeliat yang tak boleh dipakai. Kalau buta itu jadi mengurangi darjah kenabian dan kerasulan Nabi Yaqub, maka Islam tak boleh terima lagu tu. Tauhid adalah wajib kita percaya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu mempunyai sifat-sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan muru'ah mereka sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Kalau kita menangis sampai buta, itu memang boleh. Boleh kita pakai. Pasal kita bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kalau Nabi, Rasul, sakit macam mana pun tak menjatuhkan muru'ahnya. Menangis Nabi Yaqub tak sampailah buta. Cuma jadi kelabu matanya. Jadi kelabu. Tapi masih boleh melihat. Jadi kita kena faham itu. Baik. Habis. Fahamkan apa itu syariat, apa itu hakikat. Apa itu fiqh, apa itu tasawuf. Baik. Terkadang ada orang-orang tasawuf, dia hanya mengajar pada bahagian kerohanian, tidak kepada fiqh. Kenapa? Kerana orang fiqh sudah ramai. Orang fiqh sudah ramai, orang tasawufnya sedikit. Maka mereka tumpukan kepada kesufian sahaja. Maka itu hukumnya harus, maka itu yang terbaik. Jangan tuduh senang-senang orang tasawuf tidak mahu berpolitik, itu mesti mutasawwifin. Itu fakta ilmunya saja. Kalau ada sungguh. Tapi di kalangan orang tasawuf, yang sebenar-benar tasawuf, dia tidak terjun ke bidang fiqh yang bangsa jinayah barangkali. Karena dia pandang orang yang sebegitu sudah ramai. Maka dia ambil bahagian yang orangnya sedikit. Macam di Negeri Sembilan ni, sudah ramai sekolah tahfiz. Maha tahfiz ramai. Maka saya ambil jalan buka sekolah pondok pengajian kitab. Pasal apa? Pondok pengajian kitab tak ramai. Orang nak ngajinya pun tak ramai. Pasal ustaznya pun tak pandai. Tak yalah. Jadi
kita tersebut buka tapi kita buka sekolah pengajian, pondok pengajian. Sebab tak ramai. Kalau semua buka tapi siapa nak ngaji? Tak ada tempat nak ngaji. Hidup bukan nak ngaji Quran je. Hidup nak ngaji yang fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, mustalah hadis. Dan berbagai-bagai lagi ilmu Islam. Ilmu Islam ni banyak. Bukan sikit. Bukan sekat ngaji tajwid. Ilmu Islam yang paling besar ilmu apa? Ilmu tasawuf. Semua ilmu duduk di dalam tasawuf. Macam mana orang Wahabi kata tasawuf tidak ada dalam Islam? Semua ilmu duduk di dalam tasawuf. Saya dah hurai banyak kali dah perkara ini. Orang yang mengaji dia faham. Kat mana bukti atau dalil ataupun pengertian semua ilmu duduk di dalam tasawuf. Ya, orang lama-lama mungkin dia dah faham. Saya tak mengulang banyak kali pasal saya hurai. Semua ilmu asalnya dari tasawuf. Semua ilmu asalnya dari kesufian. Lain-lain ilmu tu lahir daripada tasawuf. Timbul daripada kesufian. Nak bagi mudah faham, kebanyakan ilmu di dunia ini adalah mulanya dimiliki oleh orang Islam. Kemudian ilmu itu diputar belitkan oleh orang-orang kafir, diakui ilmu itu hak mereka. Contohnya ilmu kompas. Contohnya paling mudah. Kompas ni asal-asal tercipta untuk orang-orang mengetahui arah kiblat. Maka di antara orang-orang yang mempelopori yang melanjutkan ilmu kompas ni sampai ke zaman Ibnu Battutah tahun 700 Hijrah. Dia buat kompas yang canggih. Ya. Di atasnya tu selatan, bawahnya utara, sananya timur, sananya barat. Paksinya di mana? Paksinya di Kaabah. Kaabah tu pusat dunia. Dapat dekat orang kafir ilmu itu, dia ubah selatan pergi utara, utara mai selatan. Dah lepas tu kita tengok arah jarum kompas tu utaranya di atas, selatannya di bawah, betul tak? Ilmu Islam tu dicuri oleh mereka. Begitu juga dengan ilmu perubatan Islam yang dipelopori oleh Ibnu Sina. Dapat dekat kafir ilmu itu, diubahnya ilmu Sina, Ibnu Sina, diletaknya Wisenna. Nama pak menekan dia. Nama pak menekan dia. Tok Chair dia. Tapi kita ni tak pernah mendalami ilmu-ilmu Islam, kita sanjung ilmu mereka lah yang paling tinggi, yang benar. Kita ni, ilmu kita apa? Belajar tajwid dengan doa arwah tu ialah. Siap dia keleceh lagi orang. Tidakkah kita pernah mendengar kisah-kisah rawatan-rawatan Islam seperti operasi pembedahan. Imam Ghazali ada ilmu pembedahan. Ilmu-ilmu itu dicuri oleh orang-orang kafir, dijadikan ilmu mereka. Kita pandang mereka lah yang hebat. Kita terlupa siapa. Jadi fakta sejarah ni kalau sudah diolah, begitulah kita. Jadi tidak kenal asal kita. Jadi kita dah pandang mereka lah yang hebat. Kita ni lekeh. Orang kafir dia datang ke Malaysia, ke tanah Melayu dulu. Dia nak tunjukkan dia tu pandai. Dia buat satu cerita kartun. Ya, dia karang buku cerita kartun, kanak-kanak, budak-budak lagi dia sudah tipu ya. Bagaimana orang-orang di barat, dia punya kartun dia tu, imajinasinya tu terlalu tinggi. Dia tanam biji benih kacang tu tumbuh sampai ke langit. Sampai dia buat istana di atas langit. Hebat tak? Hebat tak? Hebat tak? Hebat lah, tak hebat apa? Paling macam
Tak bang? Dia tanam biji kacang, pokok kacang tu naik sampai ke langit. Dipendekkan cerita buat istana atas langit. Bang? Lepas tu dia cari satu orang Melayu yang bodoh macam kita orang ni Dia suruh karang cerita Pak Kaduk dengan Pak Pandi. Jadi apa cerita dia Pak Kaduk, Pak Pandi? Dua-dua bodoh. Sampai tua bodoh. Lepas tu ketika Pak Pandi ni, dia nak laga ayam. Dia bawa ayam ni kan. Dia pakai kertas. Dia pakai apa? Baju dia tu buat daripada kertas. Dia seronok ayam dia menang. Dia punya menjerit, menari, melompat sampai terlupa pakaian kertas. Terkoyak habis. Ayam menang, anunya nampak. Pasal apa dia buat cerita tu? Nak menunjukkan kebodohan kita, negara yang dijajah. Tapi kita tak sedar. Buku tu masuk dalam sekolah. Kena belajar pula kisah Pak Pandi. Apa Kaduk? Yang dia hebat, masuk ke library. Pinocchio. Lagi apa lagi? Macam kartun kan? Itu di antara betapa halusnya mereka nak merosakkan kita supaya kita tak kenal sejarah kita siapa. Bila kita dah tak kenal sejarah kita siapa, kita jadi bodoh ikut dia perlembagaan dia, undang-undang dia, bank dia, cara hidup dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dia. Tidak akan redalah kepadamu ya Muhammad oleh Yahudi dan Nasara sehingga akan menuruti jejak langkah agama mereka. Maka mereka pun rekalah ilmu. Tauhidnya sekadar sifat 20 ya. Tasawuf sekadar wirid panjang saja jadi wali, oni wali. Dia sendiri tak jadi wali, jadi kuali. Pekah sekadar babu wan nifas. Muamalat, jinayah, jangan mengaji. Akhirnya kita terlupa politik. Terlupa untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi. Dasar mereka. Akhirnya jadi alim yang cokdok penyet. Tu. Alim yang mengampu. Alim yang mengampu, bukan alim yang mahu menghilangkan kejahilan umat. Tapi alim yang mengampu. Jadi orang alim mengampu. Mengampu pemerintah yang kafir. Cakap takut. Takut kena gam lah. Takut kena tarik toliah lah. Takut nanti orang tak mau dengar kuliah lah. Siapa bagi rezeki kat kamu yang kamu takut sangat tu? Ngaji tak Quran? Hebat ngaji. Tengok PhD, Sufi. Bisa tengok. Baik. Sambung tadi. Jadi kita belajar tasawuf sampai kita nak amalkan dan nak tinggalkan apa yang kita duk buat. Yang kita duk buat apa dia? Kita nak membersihkan hati. Tapi di luaran tak bersih. Macam orang basuh tai dalam lubang lah. Kaki kita kena najis, tiap anjing. Kita nak bersihkan kaki kita, kita masuk dalam lubang. Duk basuh tai tu, agak-agak boleh bersih tak? Boleh tak? Masuk dalam baldi. Kita terpijak, najis. Kita terjun dalam baldi. Genyihlah tai tu kat kaki kita. Agak-agak bersih tak? Mana nak bersih? Elok-elok tapak kaki sampai ke paha. Kan? Kita kena keluar daripada lubang itu. Jangan masuk lubang tu kalau kita belum masuk. Dia kalau kena dalam lubang, kita kena keluar. Ni tak, kita pergi lubang. Mangang. Nampak tak? Itulah dia. Kita nak membersihkan jiwa. Kena keluar daripada lubang itu. Belenggu kejahilan. Belenggu kejahilan ni apa dah? Jangan duduk dalam tung jahil.
Dakilah kamu ke pendakian ilmu dan taubat. Dan jangan kamu tinggal 4 rombok itu. Ibadah, muamalah, munakahah, jinayah dalam bab fiqh. Dalam bab tauhid, kamu hilangkan syirik jali dan syirik khafi. Dalam bab tasawuf, kamu hilangkan segala syirik akhfal khafi. Ya. Zaman Nabi musnahkan segala berhala. Contoh nak bagi faham kan. Zaman hari ini pergi ziarah rumah berhala. Kata pula sama berhala tu dengan Islam. Apa punya tak reti ni buat. Kata bodoh marah. Dia nak kata apa pun tak tahu. Tu pun tak ada apa tindakan. Kalau orang yang benar buat cerita yang benar, oh cepat benar tangkap. Pukul 3 pagi dia mari rumah orang tengah. Baik, habis. Kerana bahawasanya demikian itu menyampaikan ia akan dikau kepada iktimad atas Allah Ta'ala. Jadi menyampaikan kamu. Kerana bahawasanya demikian itu, demikian apa? Ikhlas itu. Yang tak lagi memandang amal itu. Yang menyampaikan ia akan dikau kepada iktimad atas Allah. Jadi berpegang dan menumpu hati kepada Allah. Iktimad mana berpegang atau menumpu hati kepada Allah. Tak menumpu pada amal lagi. Jadi apabila kita buat amal, jangan ingat-ingat amalan kita. Anggap saja kita tak pernah buat apa-apa amal. Melainkan hanya dosa dengan Allah. Lagu kita ingat kedosaan kita, kemaksiatan kita, kemungkaran kita, kemunafikan kita. Kita taubat dari segala itu. Kebaikan jangan diingat-ingat. Ingat baik itulah yang jadi riak, takabur, ujub, sum'ah, mandang amal yang akhirnya mati dalam syirik khafi sekurang-kurangnya. Dan lebih takut dari syirik jali. Wal'iyazubillah. Syirik khafi ni terkadang boleh membawa jadi syirik jali. Baik habis. Dengan tiada ilat ini dengan tiada penyakit. Kerana tiada engkau lihat bagi amalmu harga. Kau tengok dia punya tulisan dia. Ejaan dia tu kan. Nak baca apa? Aim mim lam mim. Amlam. Bukan amlam tu. Amalmu. Tu orang kata jangan baca hikam. Pasal apa? Tak boleh. Kita tak faham maksud dia. Kita tak tahu apa ejaan dia. Tak ngaji pun nak faham. Pilih ngaji. Aku faham. Cerdik tunggu larang orang ngaji hikam. Ada orang larang orang ngaji hikam. Dia kata tak faham. Tulisan dia kita tak faham. Tak ngaji mana nak faham. Lepas tu kena ngaji. Ngaji baru faham. Dah kita tak faham. Jangan hukum semua orang tak faham macam kita. Kali kita seorang tak faham, orang ni semua faham. Bukan? Kerana tiada engkau lihat bagi amalmu harga. Maksudnya apa? Maksudnya bila hati penuh dengan bertumpu kepada Allah, tiada lagi kamu menilai amalanmu. Jadi jadilah kamu tak memandang amal. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah kata Ibnu Arabi, solat dan segala ibadah yang fi'liyah itu hanyalah gerakan-gerakan yang tidak ditilik oleh Allah. Yang ditilik oleh Allah itu ialah tajalli hatimu dengan Allah dalam bentuk yang berkekalan. Atau kama qala Syekh Ibnu Al-Arabi. Di kurang lagu itulah maksudnya. Maknanya apa?
Solat kita, sedekah kita, haji kita, ibadah kita, itu Allah Ta'ala tidak tilik. Itu hanyalah amalan-amalan yang berbentuk gerakan-gerakan. Tapi yang Allah Ta'ala tilik ialah sejauh mana kamu ma'rifah dengan Allah. Kadang-kadang orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang solat. Naumun alimun khairun min ibadati jahlin. Tidur orang alim tu, orang yang makrifah, lebih baik dari solatnya orang jahil. Pasal apa? Pasal mata kepala dia tidur, mata hati sentiasa ingat pada Allah. Surah Al-An'am ayat 190, 191. Balik cuba ingat. Ya, siapa sudah hafal ayat tu? Al-An'am, bukan, Al-Imran. Ali Imran, surah Ali Imran ayat 190, 191, bukan? Allah Ta'ala sebut apa? Ulul albab. Ya, ulul albab. Yang punya mata hati. Yang mata hati sentiasa ingat Allah, tak kala duduk, tak kala berdiri, tak kala berjalan, tak kala berbaring. Baring dia pun ingat Allah Ta'ala, tidur lena mata kepala, mata hati tidak tidur-tidur. Itulah naumun alimun khairun min salatin jahlin tadi. Baik, habis. Jadi kita jangan menyangka kita duduk pondok sudah baik. Kami TV tak tengok. Handphone pun dah tak. Bola tak main. Ya. Jadi kami orang baik-baik, orang soleh. Jangan duduk perasan. Jangan duduk perasan. Ya. Pasal apa? Itu bermakna kamu memandang amal. Lupakan segala kebaikan yang kita buat. Cari salah kita. Orang yang ada akal sentiasa mencari kesalahan dirinya, lalu bertaubat kepada Allah. Orang yang tidak mempunyai akal, orang yang sentiasa menggunakan akalnya untuk mengumpulkan harta dunia. Orang yang langsung tidak mempunyai akal, orang yang sentiasa memikirkan untuk mengumpulkan dosa dengan Allah. Itu langsung tidak punya akal. Maka di akhirat kelak, dia dengan khinzir lebih mulia khinzir. Dia dengan kalbun, kalbun itu lebih mulia. Kalbun pun ada yang masuk syurga. Baik, habis. Kerana tiada engkau lihat bagi amalmu harga. Yani orang yang bertumpu hatinya kepada Allah, tidak lagi dia menilai amalnya. Tidak lagi dia bergantung pada amal. Amal banyak pun kalau Tuhan tak tilik, Allah Ta'ala tak tilik juga. Tempatnya dalam neraka juga. Sebab tu jangan terhenti atas amal. Jangan bergantung atas amal. Jangan bertumpu dengan amal. Jangan rasa amal kita sudah cukup. Jangan rasa kita sudah beramal, sudah banyak pahala. Itu semua tipu daya. Dengan iktibar sedikit sadafnya. Sadaf ke sidik? Sadaf ni cengkerang. Sidik tu qaf tu bukan fa. Saya punya titik satu. Kalau sadfun tu macam cengkerang. Sidik qaf ya. Karena sedikit sidiknya gitu. Sedikit benarnya. Bu titik dua. Kamu punya kitab titik satu ke dua? Dua tu lah. Saya kitab lama. Titik pun hilang lah.
Atau kerana bahawasanya Tuhan itu maha besar kudratnya. Ini maha besar kekuasaannya. Yang mengunia ia akan dikau bagi berdiri pada haknya. Apa maksudnya? Jadi atau kerana kamu telah Allah kurniakan dalam hati perasaan kamal dan jamal Allah. Bila Allah Ta'ala telah kurniakan sifat kamal dan jamal Allah dalam perasaan hati, tak kala itu kamu tidak lagi memandang amal. Yang kamu pandang ialah kemuliaan Allah. Tak kala kita memandang kemuliaan Allah, kecantikan Allah, kita ni dah tak ada cantiknya lagi. Ibaratnya kita duduk tepi raja. Kita duduk tepi raja, kita rasa kita besar pada raja. Tak. Kita rasa kita apa dah? Kerdilnya kita, lekehnya kita, camplumnya kita. Camplum tu. Tahu? Tahu saya tak tahu. Koman sepana. Betul tak? Ha, kita duduk di sisi raja. Kita tak rasa kita besar pada dia. Dia datang dengan hulu balang dia. Menteri duduk kat belakang dia. Perdana Menteri lagi belakang kali. Dia duduk depan kan. Ha. Dia tak kala tu kita nampak apa? Megahnya sultan tu, hebatnya raja tu. Kita alahai, kita ni hamba rakyat yang hina dina. Orang kata netizen. Ke citizen. Ha. Betul tak? Begitulah orang yang sudah dibukakan hatinya memandang kamal dan jamal Allah. Mereka tidak lagi memandang kebaikan diri dan kebaikan makhluk. Terpukau dia dengan kamal dan jamal Allah. Itu dinamakan tajalli. Tajalli Allah di dalam hati orang-orang yang kesufian tadi. Baik, habis. Kita berhenti di situ. Kemudian katanya, maka senya kata Ali Al-Husain rahimahullahu ta'ala. Baik, habis. Wallahu a'lam. Tak ada tanya Buat ada. Baik, soalan. Apa hikmah perlu belajar ilmu adab dahulu? Sedangkan Tuan Guru pernah pesan bahawa ilmu paling utama dipelajari ialah tauhid. Tanpa kenal Allah secara perkara, segala perkara tertolak. Mohon beri penjelasan pada saya yang jahil ni. Saya pun jahil juga, anda tahu lah. Rupa kita jahil kan. Yang alim hanya Allah. Kita ni hanya digerakkan oleh Allah. Ya, macam mana kain yang ditiup angin. Dia bukan boleh bergerak, digerakkan oleh angin. Ha? Angin tu pun tak ada bergerak juga, melainkan Allah yang menggerakkan dia. Kipas tu. Dia siapa yang paling besar. Mana ini pun kosong, ini pun kosong, semuanya kosong. Kita ni pun kosong, tong kosong ya. Ha. Baik, soalan dia. Dia tanya, kenapa perlu belajar ilmu adab dulu? Sedangkan dulu ni saya pesan suruh belajar ilmu tauhid. Maknanya tu apa dah? Sekali, serentak. Adab tu tasawuf. Tauhid, fiqah, tasawuf. Tu kena serentak. Bukan mengaji tauhid dulu, kemudian baru fiqah, kemudian baru tasawuf. Ya. Tauhid, fiqah, tasawuf itu serentak. Adab itu tasawuf lah. Kamu mengaji fiqah tapi kamu tak mengaji tasawuf. Sebenarnya kamu mencampakkan diri ke tempat kebinasaan. Kamu mengaji tasawuf tapi kamu mengaji tauhid tapi tak mengaji tasawuf. Tauhid kamu hanya di bibir. Ke atas tidak, ke bawah tidak, terawang-rawang. Tahu? Tahu? Tahu?
Begitulah. Tauhid, fiqh, tasawuf tu kena serentak. Jadi kalau saya kata wajib belajar ilmu adab dulu, samalah ke wajib belajar tauhid, wajib belajar fiqh tu serentak. 3 dalam 1 tu. Macam jasad, roh, nyawa. Jasad saja, tak ada nyawa, berjalan lah. Jalan lah. Mana nak jalan, dan nyawa tak ada. Bukan? Bila terkumpul jasad, nyawa, roh, barulah jadi insan. Barulah ada manusia yang hidup, boleh berjalan. Roh dulu tak nama insan. Nyawa tu baru dimasukkan ke dalam janin setelah berumur 3 bulan. Roh dimasukkan ke dalam janin selepas umur 4 bulan. Nyawa dulu kan roh dulu? Nyawa dulu. Umur 3 bulan jantung dah bergerak. Tung ceng. Bukan? Umur 4 bulan barulah Allah perintah malaikat tiup roh ke dalam janin, dalam tubuh. Barulah jadi insan. Masa jadi air mani, masuk air mani ke dalam rahim ibu, 40 hari pertama air mani itu jadi seketul darah. 40 hari kedua jadilah seketul daging. 40 hari ketiga jadilah seketul janin. Barulah semasa umur 30 hari dia sudah bernyawa. Jantung dia sudah berdegup. Tapi tak lagi hidup. Yang ke 120 hari itu baru dimasukkan roh. Itu di mana belajar? Sekolah Dr. dalam tafsir. Buka tafsir surah Al-Baqarah. Quran pun mengajar ilmu itu kan. Baik, jadi soalan tadi ni ya sudah pun terjawab bukan yang bertanya. Jadi kalau saya kata wajib belajar ilmu adab dulu. Wajib belajar sembahyang dulu. Wajib belajar tauhid dulu, fiqh tu apa? Wajib belajar kenal Allah dulu. Mana 3-3 tu dulu yang 3 dalam 1. 3-3 tu wajib didahulukan terlebih dahulu. 3-3 tu mengaji serentak. Ilmu adab, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu adab tu. Boleh faham? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.